Alam sekitar merupakan tempat yang kita diami dan juga mencari rezeki kini telah terjejas disebabkan tangan-tangan rakus manusia yang menginginkan lebih daripada apa yang sepatutnya. Pembakaran api fosil, pembebasan gas rumah hijau, penebangan hutan yang tidak terkawal menyebabkan wujudnya gejala-gejala dan wabak-wabak penyakit yang tidak dapat dielakkan dan juga menyebabkan sumber kualiti makanan semula jadi kita semakin terjejas. Oleh kerana demikian, kita perlu memastikan menjadi warga yang bertanggungjawab untuk memastikan alam sekitar yang kita diami dapat diwariskan kepada generasi masa hadapan. Seiring dengan perkembangan teknologi, STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Matematik dapat diaplikasikan dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tajuk kami pada hari ini, peranan STEM dalam kelestarian alam sekitar. Bersama dengan saya, Dr. Ahmad Firdaus bin Abdul Haziq daripada Jabatan Sains Matematik dan juga Dr. Nurul Hayati binti Muhammad Zaki daripada Jabatan Kecemerlangan Akademik. Okey. Baik doktor. Apakah pandangan doktor untuk tajuk kita pada hari ini iaitu peranan STEM dalam kelestarian alam sekitar? Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, pengetahuan STEM ini dapat diaplikasikan dalam industri pengangkutan. Pengetahuan STEM yang kita pelajari di sekolah akan dapat memberikan peluang kepada pelajar-pelajar untuk menceburi bidang kimia. Bidang kimia ini dapat membantu dalam aspek pengangkutan apabila mereka menjadi lebih kreatif dalam mencari alternatif lain yang dapat digunakan untuk menggantikan minyak. Seperti mana yang kita semua tahu bahawa minyak merupakan salah satu tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Jadi dengan pengaplikasian STEM ini, mereka dapat menggantikan minyak dengan biodiesel dan juga hidrogen. Biodiesel kita peroleh daripada sumber jadi, dan juga hidrogen kita mendapati bahawa hasil pembakaran hidrogen itu hanya mengeluarkan air dan dapat menyumbang kepada kelestarian alam kerana tidak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida dan juga gas karbon monoksida. Selain daripada mencari alternatif untuk menggantikan minyak, ilmu pengetahuan STEM juga menyumbang kepada penciptaan kereta elektrik. Bagaimana yang kita tahu, kereta elektrik tidak menggunakan sebarang minyak dan juga kos untuk mengecas kereta itu adalah lebih murah jika dibandingkan dengan penggunaan minyak. Di sini kita mendapati bahawa ilmu ini memberikan banyak kelebihan dan juga manfaat kepada orang ramai. Seterusnya, kita beralih kepada bidang Artificial Intelligence ataupun lebih dikenali sebagai AI. AI ini memudahkan pakar data saintis untuk mencipta satu coding yang dapat membina satu laman web untuk menjejaki barangan yang kita beli di atas talian. Sebagai contoh, jika kita membeli barangan melalui syarikat JFT, menggunakan kod yang ditampal di atas parcel itu, kita dapat menjejaki di manakah lokasi barangan tersebut. Jadi kita dapat menjimatkan kos dan waktu supaya kita dapat menggunakan masa tersebut membuat aktiviti-aktiviti lain. Menggunakan kod tersebut, kita dapat mengetahui bahawa jangkaan masa yang barangan itu perlukan untuk sampai ke destinasi yang kita ingini. Baik, jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada pandangan Dr. Hayati adalah dengan adanya STEM ni kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida disebabkan kita menggunakan kereta elektrik, dan juga kita dapat menggunakan sumber yang boleh diperbaharui supaya kita dapat menjimatkan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi apa pula pandangan Dr. Firdaus tentang peranan STEM dalam bidang pertanian? Terima kasih saudari moderator. Kita mulakan dengan seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 PPPM 2013-2025 telah meletakkan pendidikan Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics STEM sebagai satu agenda utama yang penting dalam transformasi pendidikan negara bagi memastikan generasi muda bersedia menghadapi cabaran pada masa akan datang, iaitu cabaran pada abad ke-21. Pendidikan STEM dan PPPM ini dilaksanakan dalam beberapa fasa seterusnya. Dalam fasa aspek pertanian mengenai STEM ini, saya bagi satu contoh mudah iaitu drone padi. Kita mengetahui bahawa kerajaan negeri Kedah telah membeli satu drone padi dalam memudahkan
petani-petani, pesawah-pesawah padi dalam memastikan urusan mereka menanam padi di negara kita dengan lebih kerap, dalam memastikan produktiviti padi itu sendiri meningkat. Sebab kita tahu yang apabila kita memerlukan padi dari negara luar, kita kena membelinya, kita kena mengeluarkan kos balik dah. Tapi apabila kita menggunakan padi kita itu sendiri, kita menghargai padi ataupun hasil bumi yang kita ada sendiri. Okey, so kita teruskan kepada agenda yang seterusnya. Itu saya nak ulang balik kepada ayat Dr. Hayati tadi mengenai gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni banyak terhasil daripada pembakaran bahan api fosil bagi menghasilkan tenaga. Kandungan gas karbon dioksida ni di dalam udara boleh dikurangkan dengan adanya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan menyerap gas karbon dioksida untuk membuat makanan dan membebaskan gas oksigen ke udara melalui proses fotosintesis. Peratus gas karbon dioksida dan dalam udara dapat dikurangkan dengan menanam lebih banyak tanaman serta mengawal aktiviti pembalakan. Selain itu, penggunaan baja kompos. Penggunaan baja kompos untuk meningkatkan nutrien tanah. Pengurusan pengairan tanaman iaitu menggunakan air hujan untuk menyiram tumbuhan serta menambah baik amalan penanaman juga merupakan salah satu pendekatan bagi sektor pertanian dan perhutanan. Saya terangkan dengan lebih lanjut. Apa itu baja kompos? Baja kompos adalah hasil daripada perebutan bahan-bahan organik seperti bahan-bahan seperti najis daripada haiwan ataupun bangkai-bangkai haiwan dan sebagainya. Kandungan nutrien dalam baja kompos adalah sangat baik disebabkan kandungan mikroorganisma tanah yang tinggi. Mikroorganisma tanah ini akan memecahkan sisa-sisa organik kepada nutrien yang boleh diserap oleh pokok. Jika dibandingkan dengan baja kimia, baja kompos ni mempunyai nilai peratus kandungan bahan toksik yang lebih rendah daripada baja kimia. Akan tetapi baja kompos ni boleh baiki tanah yang rosak, manakala penggunaan baja kimia yang berlebihan akan merosakkan tanah. Kiranya baja kompos ni baja kompos ni akan baiki tanah yang rosak yang disebabkan oleh baja kimia yang merosakkan tu. Jadi tanah yang rosak ni dapat dilihat melalui keadaan tanah yang keras dan kering dan kurang gebu. Jadi saya bagi kelebihan baja kompos ataupun baja organik ni. Salah satu daripada kelebihan baja kompos maupun baja organik ni, dia dapat menambahkan nutrien ke dalam tanah. Kompos itu sendiri ialah tanah humus yang kaya dengan nutrien. Apabila kompos diletakkan di atas tanah yang sedia ada, ia menambah nutrien seperti karbon dan nitrogen. Tanah ni memang dah ada nutrien dia sendiri, tapi bila kita tanam lagi, kita letak lagi baja ni, dia akan lebih lah bernutrien tu. Nutrien yang ada di atas tanah sedia ada ni, nutrien yang digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Nutrien ni merupakan bahan yang diperlukan oleh pokok untuk melaksanakan proses fotosintesis. Apabila kita menambah kompos, ia dapat membantu mengekalkan air untuk kegunaan tumbuhan pada masa akan datang. Selain itu, kelebihan kedua menggunakan baju kompos ni adalah dia dapat memperkenalkan organisma berharga kepada tanah. Contohnya, saya bagi contoh mudah, mikroorganisma seperti bakteria, kulat dan protozoa mengurai bahan organik. Kehadiran mikroorganisma adalah penting kerana ia mengudarakan tanah yang mempercepatkan proses pengomposan dengan menukarkan nitrogen kepada bentuk yang boleh digunakan dan menangkis beberapa penyakit tumbuhan. Kebaikan ketiga, ia dapat mempercepatkan proses kitar semula sisa dapur dan halaman. Okey. Pengomposan menyimpan sebanyak 30% sisa daripada sisa ketong sampah. Ini dapat mengurangkan jumlah sampah di rumah anda. Guna baja kompos, kita tahu apa kegunaan kompos. Okey, lepas ni akan terang balik apa kegunaan kompos itu sendiri. Bila kita guna baja kompos ni, dia mengompos, kira dia mengurai sampah-sampah. Dia kira dia mengurangkan jumlah sampah dalam rumah kita. Okey.
Saya terangkan apa itu kompos pula. Kompos adalah proses perebutan bahan organik seperti sisa makanan, rumput, daun dan lain-lain dalam menjadikan bahan kompos yang berguna untuk tanah. Proses ini terjadi secara alami, secara alam semula jadi, dan dapat berjalan dengan kondisi yang sesuai seperti udara. Faktor-faktor nak jadinya kompos ni udara, kelembapan dan suhu. Hasil akhir daripada proses kompos ni lah bahan kaya nutrien yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk tanah dan membantu mengurangkan jumlah sampah yang dibuang. Macam saya cakap tadi, baju kompos yang kita guna tu, dia akan kompos. Kompos tu juga baik untuk kepada tanah yang akan menerima. Jadi, bila kita mengompos, contoh kita kompos sisa makanan dekat rumah kita, dia merupakan satu cara yang mudah dan murah untuk berkaya tanah dan memelihara alam sekitar. Okey. Kebaikan kompos yang kedua adalah dapat memberi manfaat kepada tanah. Saya terangkan daripada aspek saya cakap tadi, apa kebaikan dia bila kita gunakan baju kompos pula pada tanah. Kompos yang dihasilkan daripada sisa makanan tadi boleh digunakan sebagai bahan tambahan untuk tanah, menambahkan bahan organik. Macam tadi dia cakap, menambahkan nitrogen dan oksigen dan sebagainya, dan memperbaiki sifat tanah. Kan dia cakap kalau tanah yang tak cukup nutrien, dia akan jadi keras. Tapi kalau tanah yang cukup nutrien, dia akan jadi gebu. Senang untuk kita guna untuk kita tanam apa-apa. Bila tanah yang penuh dengan bahan-bahan kompos ni, yang dapat membantu tanaman tumbuhan yang lebih baik dan memperkaya tanah dengan nutrien yang diperlukan. Okay, kita pergi kepada contoh yang kedua, nak mengenai daripada aspek pertanian. Nak ceritakan tentang sistem intensifikasi padi SRI. Okay. Sistem intensifikasi padi ni, dia didapati meningkatkan tahap pengeluaran hasil padi dengan pengurangan input pertanian. Seterusnya dapat meningkatkan keuntungan dan pendapatan kepada petani padi. Banyak kajian yang telah dilakukan untuk menganalisa kos dan keuntungan petani padi yang menjalankan aktiviti penanaman padi dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berikut. Okay. Saya bagi satu contoh mudah. Di negara kita, kadar tahunan untuk kadar pertumbuhan ataupun kadar penanaman padi di negara kita ni, peratus dia agak rendah. Tapi bila kita menggunakan sistem intensifikasi padi ni, dia dapat menggandakan lagi produktiviti atau pengeluaran hasil padi dari negara kita. Kita dapat ekspor kepada keluar negara. Lepas tu dapat meningkatkan lagi ekonomi negara kita dan sebagainya. Jadi secara mudahnya, dalam aspek pertanian ni, STEM memainkan peranan yang penting. Dia dapat bukan sahaja meningkatkan produktiviti negara, meningkatkan produktiviti hasil bumi negara. Selain itu, dia meningkatkan ekonomi negara dalam memastikan negara kita, Malaysia itu sendiri, berada di persada dunia. Terima kasih Dr. Firdaus atas penjelasan yang begitu terperinci daripada segi pertanian. Jadi kita dapat lihat STEM ni dapat membantu mengelakkan pengurangan atau penurunan sumber semula jadi lebih-lebih daripada sumber makanan kita seperti padi, dan juga dapat memudahkan kehidupan masyarakat daripada segi penggunaan baca kompos. Okay, kita akan masuk ke bahagian yang kedua, iaitu bagaimana nak mengaplikasikan STEM ini kepada masyarakat dan kepada pelajar. Lebih-lebih kepada generasi muda lah kita kata. Okey, pandangan Dr. Hayati? Okay, terima kasih Haldari. Pada pandangan saya, STEM dapat diterapkan di sekolah melalui kelab sains. Sebagai contoh, guru-guru kelab sains boleh melakukan minggu STEM di sekolah untuk memperkenalkan apa itu STEM dan juga membuat aktiviti-aktiviti menarik supaya dapat mencungkil bakat para pelajar. Seperti mana yang saya telah berkunjung ke sekolah lama saya dapat merasai satu persekitaran yang sangat positif apabila mereka melakukan minggu tersebut. Terdapat aktiviti seperti pembedahan jantung lembu, dapat mengetahui jenis darah kita. Dapat saya simpulkan daripada program ini, banyak
banyak aktiviti yang dilakukan memberikan input-input yang baharu kepada murid dan juga menambahkan kemahiran mereka dalam mengendalikan proses dan juga aktiviti tersebut. Minggu STEM ini juga dapat dilakukan bukan sahaja daripada guru, pelajar, tetapi dapat melibatkan sekali dengan ibu bapa dan masyarakat luar. Dia akan seiring dengan yang seperti saya tahulah, dia akan seiring dengan dasar teknologi hijau negara yang diperkenalkan oleh kerajaan dengan untuk memperkasakan lagi tentang STEM di sekolah-sekolah untuk pelajar sekolah dan juga untuk pelajar institusi pengajian tinggi. Okey, baiklah, bagi pendapat Dr. Firdaus pula, bagaimana cara untuk mengaplikasikan STEM kepada masyarakat sekarang? Saya bersetuju dengan pendapat yang disuarakan oleh Dr. Hayati sebentar tadi. Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri perlu memainkan peranan mereka dengan menganjurkan lebih banyaklah pertandingan-pertandingan ataupun minggu-minggu yang berkaitan dengan STEM dalam memastikan pelajar itu ada minat dalam bidang sains, teknologi, dalam memastikan aspirasi negara dapat dicapai. Selain itu, saya percaya dengan umum kita ketahui bahawa generasi kita sekarang merupakan generasi teknologi, generasi media sosial. Jadi saya rasa platform media sosial juga memainkan peranan dalam menerapkan serta memberi kesedaran tentang pentingnya STEM ni kepada anak didik ataupun kepada pelajar pada masa kini. Saya yakin dengan adanya seperti platform-platform seperti Instagram, Facebook, Twitter yang merupakan wadah utama yang dimainkan oleh pelajar-pelajar pada masa kini, bukan sahaja untuk sekadar minat ataupun sekadar hiburan semata-mata, tetapi platform-platform seperti ini juga boleh menjadi wadah ilmu kepada mereka. Dan seperti adanya dengan bidang AI yang diperkenalkan, kita dapat mencipta satu iklan mengenai STEM dan sebagainya dalam memastikan pelajar-pelajar juga terinspirasi dari iklan yang mereka lihat dan macam, oh, menariknya benda ni, dan mereka pun berminat untuk menyertai STEM pada masa akan datang dan sebagainya. Social media juga perlulah mengeluarkan maafkan saya, Kementerian Pendidikan itu sendiri perlu melantik orang yang memang mempunyai kepakaran dalam bidang AI dan dalam mencipta sesebuah iklan, dalam memastikan iklan itu sendiri menarik kita. Kalau kita nak tengok sesuatu, kita mesti nak yang menarik perhatian kita. Jadi dengan adanya iklan-iklan yang menarik, ia dapat menarik minat pelajar-pelajar negara kita. Sebab umum kita ketahui STEM ni pun banyak kelebihannya. Ekonomi, ilmu itu sendiri dan sebagainya. Ya, saya rasa itu sahaja dari saya. Okay, jadi kesimpulan yang saya dapat ialah generasi muda sekarang perlu menguasai bidang STEM ini kerana kita ingin melahirkan modal insan yang mahir dalam bidang teknologi untuk menjadi penerus pada generasi yang pada masa hadapan, dan kita juga menginginkan generasi yang berpengetahuan tinggi dan berupaya menghadapi cabaran teknologi yang mungkin akan lebih canggih lagi selepas ini. Kita juga menginginkan generasi yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menjadi pencipta teknologi untuk kemajuan negara kita sendiri. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Firdaus dan Dr. Hayati atas perkongsian yang sangat menarik dan bermakna bagi saya. Okey, sekian, terima kasih.